Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita mundurkan kepala, sekali lagi kita berdoa. 还没听上帝的话语之前，我们一同来祷告。 Bapak Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kembali lagi kami boleh berkumpul bersama untuk kami boleh bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa pada hari ini. Kami masih diizinkan untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami, bahkan saat ini pun kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, kedua hamba-Mu ini ya Tuhan yang perlu dan keterbatasan, pakailah untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan dan berbicaralah kepada setiap kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. 弟兄姐妹，大家晚安。 Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. 今晚的经文是来自于罗马书第12章第9到12节。 Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia, barulah kemudian akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki Alkitab di HP atau membawa buku Alkitabnya, bisa membuka Alkitabnya. Jika tidak, saya sudah menyiapkan di layar. Boleh silakan menyimaknya di layar. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. 罗马书12章第9到12节，爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恳切。 Ketekunan di dalam berdoa diibaratkan sama seperti perlombaan. 恳切的祷告就好像一种比赛。 Di dalam perlombaan lari, setiap pelari harus berupaya mencapai garis finish meskipun sudah mengalami kelelahan dan capek. 每一个人的这个赛跑的选手，他们必须以劳碌要达到终点，虽然他们的身体已经很疲惫。 Jika seorang pelari berhenti sebelum mencapai garis finish, maka dia tidak bisa menyelesaikan perlombaannya. 如果一个人在赛跑当中，他没有达到终点，他不能完成他的比赛。 Begitupun di dalam doa, ketika kita berhenti untuk berdoa, maka sebenarnya kita juga sedang menghentikan tujuan hidup kita. 祷告中，如果我们停止祷告，就是在我们的生活，我们生活的目的，我们也是停止了。 Umumnya berdoa selalu dikaitkan dengan hubungan antara pribadi dengan Allah. 一般来说，祷告就是我们跟与上帝的关系。 Namun pada bagian ini, Paulus ingin mengajarkan bahwa doa bukan hanya memposisikan diri sebagai dalam hubungannya kepada Allah, tapi terlebih lagi hubungannya dengan sesama. 在这里，保罗提出，我们祷告不只是我们跟上帝的关系，而是我们更注重要人与人之间的关系。 Jadi ketekunan di dalam berdoa bukan hanya dikhususkan untuk diri sendiri, tapi terlebih lagi untuk sesama. 恳切的祷告不只是要对我们自己而已，也是要对别人。 Di dalam ketekunan berdoa untuk sesama, Paulus memulai ayat firman Tuhan dengan kasih. 保罗是以爱的方式来开始祷告。 Memang doa seharusnya didasari dengan kasih. 祷告是应当以爱为基础。 Namun di sini Paulus mengingatkan kepada kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. 在这里，保罗提醒我们的爱应该不可以虚假， Karena kasih yang pura-pura sejatinya bukanlah kasih. 因为虚假的爱其实不是爱。 Tapi sedihnya seringkali di dalam kehidupan bergereja, kita bisa menunjukkan kasih yang pura-pura. 但是很可惜的，在我们在教会的生活当中，我们常常彰显出来的就是一个虚假的爱。 Terkadang di dalam kehidupan bergereja kita bisa berpura-pura mengasihi sesama kita. 有时候在教会当中，我们可以很假装着去爱别人。
Kasih yang pura-pura ini sering kita tunjukkan terutama kepada mereka yang kita anggap menyebalkan atau mungkin yang tidak cocok dengan kita. 我们把这个虚假的爱彰显出来，通常是我们憎恨的人，或是我们不喜欢、与我们不合适的人。 Paulus mendorong kita ketika kita berdoa di dalam kehidupan bersama dengan rekan-rekan yang lain, 保罗鼓励我们，当我们跟其他的信主一起生活的时候， haruslah diwarnai dengan kasih yang tulus. 必须以虔诚的爱为基础。 Ini bukanlah hal yang mudah. 这个不是很容易的事。 Ada satu quotes yang menarik dan mungkin bisa kita praktekkan bersama. 有一句很有趣的、很有意思的这个名录，我们可以一起学习的。 Berpura-puralah engkau mengasihi sampai engkau lupa bahwa engkau sedang berpura-pura. 你可以假装的去爱，直到你忘记你正在假装。 Arti dari quotes ini adalah kita memulai kasih mungkin dalam kepura-puraan. 这个语录的含义就是我们开始的时候，我们是假装的去爱。 Tapi saat kita terus melakukannya, lambat laun itu akan menjadi kasih yang sesungguhnya. 但是如果我们持续的去做这件事情，这个会会变成一个真正的爱。 Perintah Paulus ini sebenarnya kembali mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. 保罗的这个命令其实正在提醒我们，上帝所教导给我们的。 Dalam Matius 5 ayat 23 ayat 20 sampai 24, 在马太福音第5章23节到24节， Tuhan mengajarkan bahwa sebelum kita datang kepada Tuhan, baiklah kita berdamai dengan sesama terlebih dahulu. 上帝叫我们还没有来到上帝面前，要先与我们的弟兄和好。 Ketulusan kita ketika hendak berdoa baru muncul ketika kita sudah berdamai. 当我们可以与他人和好的时候，虔诚的为别人祷告将会出现。 Selain itu, 除了那些， Paulus melanjutkan dengan menuliskan sebuah perintah untuk menjauhi yang tidak baik dan melakukan yang baik. 保罗提起了一个命令，就是要远离恶事，要行善。 Kita tahu perintah ini, 我们知道这样的诫命， tapi seringkali kita kesulitan untuk melakukan keduanya. 但是我们要两者都一起做的时候，就很难做出来。 Lebih mudah bagi kita untuk melakukan salah satunya. 对我们来说，要选择其中一个是更容易。 Sebagai contoh misalnya ketika kita menghadapi masalah dengan sesama kita, 比如说，当我们跟别人有发生冲突的时候， kita akan kesulitan untuk memberkatinya di dalam doa. 我们很难在祷告中祝福他。 Jauh lebih mudah bagi kita untuk lebih baik tidak berdoa untuknya. 对我们来说更好，我们没有为他祷告。 Tapi di sini Paulus mendorong kita bukan hanya untuk mengutuk dia, tapi lebih kepada memberkati dia. 在这里，保罗鼓励我们不要再去咒诅他，而是要去祝福他。 Bila di bagian yang pertama tadi Paulus mengesankan bahwa dalam doa itu harus ada ketulusan, 如果在第一部分，刚才保罗提醒我们在祷告中要虔诚， pada bagian berikutnya Paulus mengingatkan kita bahwa harus ada otentik dalam doa kita. 第二部分，保罗提醒我们在我们祷告中要有纯洁的心。 Di ayat yang ke-10, 在第10节里面， Paulus menuliskan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. 在那里保罗提出我们弟兄的应当要彼此相爱。 Mengasihi sebagai saudara artinya tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. 弟兄之间彼此相爱，就是在我们的心里面没有一个虚假的心。 Yang paling tahu betul siapa kita adalah saudara kita. 最了解我们的就是我们的弟兄， Dan dalam hubungan persaudaraan ada ikatan yang kuat. 在弟兄之间有一个密切的关系。 Mengapa? 为什么是这样？ Karena di dalam hubungan persaudaraan ada keaslian diri kita. 因为在弟兄之间的关系，我们是发出于我们真正的我们。 Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika kita mendoakan orang lain, kita tidak menggunakan topeng apapun. 这表示当我们为别人祷告的时候，我们不需要再戴其他的面具。 Namun terkadang ketika kita menunjukkan keaslian diri kita, 但是有时候我们把我们自己纯正的我们自己展现出来的时候， tidak jarang akhirnya kita jatuh di dalam
kesemena-menaan. 有时候我们会犯一个随心所欲的这个罪恶。 Oleh karena itu Paulus di sini tidak berhenti di sana, tapi meminta kita untuk memberi hormat. 在这里保罗要求我们要恭敬别人。 Jadi di dalam keotentikan kita ketika kita berdoa, 所以在我们的纯正，在我们真正的自己，当我们祷告的时候， harus dipatasi dengan sopan santun yang baik. 我们必须要有一个很好的礼仪。 Jangan karena kita merasa inilah diri kita yang sebenarnya, 不要因为我们觉得这就是我们真正的我们自己， lalu kita bisa seenaknya memperlakukan yang lain. 所以我们可以随心所欲的对待别人。 Secara mudah, Paulus sebenarnya ingin mendorong kita memiliki sikap doa yang otentik sekaligus sopan. 就是保罗要我们祷告的时候，要有真正的我们，要纯洁的我们，也是要有恭敬的心。 Bagian ketiga yang juga mewarnai di dalam kehidupan ketekunan dalam doa adalah semangat. 第三部分就是在我们横切祷告者要有一种热心。 Dan dalam bagian ini secara khusus Paulus ingin menggarisbawahi tentang hati. 在这里保罗所要强调的就是我们的心。 Apa hubungannya semangat dengan hati kita? 热心跟我们的心到底有什么关系？ Amsal 17 ayat 22 berkata, 箴言书第17章22节说， hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. 喜乐的心乃是良药，忧伤的灵使骨枯干。 Paulus ingin kita menjaga hati kita. 保罗要我们保守我们的心。 Hati yang lesu akan memunculkan juga semangat yang lesu, 枯萎的心会产出一个没有热心， yang akhirnya membuat kita ogah-ogahan. 最后使我们变成一个懒惰的人。 Ingat Bapak Ibu bahwa di dalam gereja tidak seharusnya kita ogah-ogahan. 在教会里面，我们不应该要有懒惰的心。 Semangat ini juga berkaitan erat dengan dua bagian sebelumnya. 这个热心跟刚刚其他两部分是有一个密切的关系。 Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama, 如果我们彼此之间有一个好的关系， disertai dengan sikap yang baik satu dengan yang lain, 跟别人对待好别人， maka semangat itu akan muncul dengan otomatis 这个热心会自动产出出来， dan membawa kita untuk terus mau bersemangat berjuang melayani Tuhan. 这个会带领我们往前去奋斗，热心的去服侍上帝。 Tapi Paulus tahu bahwa memang gereja ini tidak dipenuhi dengan manusia yang sempurna. 但是保罗知道我们的教会没有是一个完美的人， Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk terus menjaga semangatnya berkobar. 所以要保持一个人很热心的话是不容易。 Karena itu Paulus kembali mengingatkan kita di dalam bagian yang keempat yang tidak kalah penting, yaitu perlu adanya sukacita dan kesabaran. 所以在第4部分，保罗提醒我们必须要有喜乐，有忍耐。 Jika kita perhatikan dengan baik, sepertinya perintah Paulus di bagian terakhir ini cukup aneh. 如果我们好好注意，在这个部分看起来保罗的命令是好像比较奇怪一点。 Bersukacitalah di dalam pengharapan. 在盼望中喜乐。 Umumnya kita bersukacita saat kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. 一般来说，我们得到收获之后，我们才会喜乐。 Tapi saat ini Paulus tidak mengarahkan kita untuk bersukacita pada hasil akhir. 但是保罗不是说在最后部分最后的收获是要喜乐。 Paulus mengarahkan kita untuk bersukacita di saat kita sedang menghadapi masalah. 保罗要我们在我们面对在经历困难的时候要喜乐。 Dalam bagian ini, 在这个部分里面， Paulus ingin mengingatkan kita 保罗要提醒我们， untuk terus memandang segala sesuatunya kepada Tuhan. 就是要把一切转目定睛在看上帝。 Masa-masa sulit yang saat ini kita alami 我们现在所经历的一些所有苦难的时刻， itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan harapan 不要成为我们的理由，远离了盼望， atau berhenti berdoa kepada Tuhan. 或是我们停止向上帝祷告。 Begitu pula dengan pencobaan. 这个受试探也是一样。 Pencobaan tidak berarti bahwa kurangnya kasih dalam tubuh Kristus. 有受试探不代表我们缺少基督的爱。 Sabar di dalam konteks ini bukan diartikan sebagai sikap pasif, 忍耐在这个部分里面不代表我们是消极，
tapi adalah sikap yang aktif dan teguh. 而是有积极的行为，也有坚定的心。 Serta kesesakan ini menandakan adanya kesulitan masalah yang berat. 患难是代表有严重的苦难。 Jadi ketika Paulus mengharapkan kita untuk bersabar, dia bukan mengharapkan kita untuk pasrah. 保罗叫我们忍耐的时候，不是说要我们放弃。 Dan kesabaran ini bukanlah dimunculkan ketika kita bukan saja hanya ketika menghadapi masalah yang ringan. 忍耐不是说我们面对一个比较小轻微的问题的时候才要忍耐。 Kesabaran ini harusnya muncul justru pada saat kita mengalami masalah yang sangat berat, dalam dan serius. 忍耐就是当我们面对一个比较困难、比较重大的问题的时候，我们就是要忍耐。 Dengan kata lain, Paulus ingin terus mempraktekkan ketekunan di dalam doa ini bagi kita. 保罗就叫我们在祷告中就是要忍耐。 Paulus ingin supaya ini menjadi gaya hidup kita. 保罗要我们这个成为我们的生活方式。 Kita juga bisa melihat dari tokoh-tokoh Alkitab 我们也可以从这个圣经上的人物， yang juga selalu senantiasa berdoa di dalam kondisi apapun. 无论在他们面对什么样的困难，他们恒切的祷告。 Daniel senantiasa berdoa meskipun sudah dilarang. 但尼里虽然被禁止了，他也是常常祷告。 Ataupun bahkan ketika itu semua orang memandang ketekunannya Daniel dalam doa adalah sebuah pelanggaran. 即使很多人看他祷告的时候，就是一个违反了法律。 Tapi Daniel terus dan tekun berdoa. 但是但尼里他不住的祷告。 Contoh lain Paulus dan Silas. 其他的例子就是保罗与希拉。 Ketika Paulus dan Silas berdoa di penjara, 当保罗跟希拉在监牢里面祷告的时候， mereka juga mengalami mujizat. 他们也经历了神迹。 Di samping itu, satu-satunya teladan kita, yaitu Yesus. 然后就是我们的榜样耶稣基督。 Yesus juga memberikan contoh teladan dalam kehidupan doanya. 耶稣自己在祷告的生活中给了我们榜样。 Dalam segala situasi dan kondisi, 无论在任何的情况之下， sebelum memulai pelayanannya, 还没有开始他的服事的时候， sebelum memulai harinya, 还没有开始他所经过的日子， Yesus selalu berdoa. 耶稣就是祷告。 Jadi jika saya simpulkan, 所以当我做了一个结论， maka ketekunan di dalam doa sebagai gaya hidup orang Kristen 恒切的祷告就是我们基督徒所要有的生活方式， harusnya didasari oleh kasih yang tulus, 就是要基于虔诚纯正的爱， otentik yang disertai dengan kesopanan, 就是以礼仪为基础， semangat yang terus berkobar untuk berdoa, 就是要有持续热心的祷告， dan sukacita di dalam proses 在过程中有喜乐， serta kesabaran di dalam kesesakan. 在苦难中要有忍耐。 Pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, 对弟兄姐妹的一个问题， maukah kita mencobanya? 我们是不是要想试一下？ Amin. 阿门。 Mari kita sama berdoa. 我们一同祷告。 Bapa kami yang ada di surga, kami sudah belajar ya Bapa, secara khusus ketika kami harus bertekun di dalam doa. Kami tahu Tuhan bahwa biasanya pada umumnya doa selalu dikaitkan dengan hubungan antara kami pribadi dengan Allah. Tapi saat ini ya Tuhan, kami mau belajar mengkaitkan doa bukan diri kami lagi, tetapi untuk sesama kami. Karenanya ya Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah bagi setiap kami untuk mendoakan orang lain. Karena kami membutuhkan kasih yang tulus dan otentik. Karenanya ya Tuhan, ampuni kami Tuhan bila mungkin sampai saat ini ketika kami mendoakan orang-orang ataupun sesama kami masih mempergunakan topeng kami. Saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk mendoakan sesama kami dan tekun memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.